Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Goy. Nama saya Rosa Amira Binti Harmat, nombor matrik 67592. Jadi, tajuk kajian saya adalah amalan keseimbangan kerja kehidupan dalam kalangan guru di SMK Bladin. Jadi, metodologi yang saya gunakan dalam kajian saya adalah kaedah kualitatif, di mana kajian saya ini lebih meneroka ke arah pengalaman. Dan seterusnya adalah teknik persempelan, di mana saya dalam kajian ini saya menggunakan persempelan bertujuan, di mana ia memberi tumpuan terhadap ciri-ciri tertentu dan sesuai dengan fokus penyelidikan yang ingin dilakukan. Sebagai contoh, di mana saya telah menetapkan ciri-ciri kriteria dalam kajian ini, iaitu informan saya, di mana saya menetapkan informan saya adalah informan yang sudah berkahwin dan mempunyai anak. Seterusnya ialah berkaitan dengan kaedah pengumpulan data, di mana saya menggunakan kaedah temu bual dan kaedah akses internet, di mana kaedah temu bual ini saya menggunakan kaedah temu bual separa berstruktur. Di mana saya menggunakan temu bual separa berstruktur, di mana dalam temu bual ini sama ada semua soalan diluahkan dengan lebih fleksibel ataupun gabungan antara soalan yang separa struktur. Dan bagi kaedah akses internet, ini untuk saya mendapatkan bahan rujukan untuk dalam kajian ini. Seterusnya adalah berkaitan dengan menganalisis data, di mana saya menggunakan analisis tematik untuk menganalisis data dalam kajian saya ini, di mana saya menggunakan kaedah ini bagi mengkategorikan data-data dan membentuk tema yang sepadan untuk menjawab soalan-soalan kajian saya dalam kajian ini. Jadi, setiap jawapan ataupun setiap jawapan-jawapan yang dikaji saya ini akan saya bentuk dalam satu tema, dan di mana setiap jawapan tersebut akan mengikuti tema-tema yang telah saya tetapkan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dapatan kajian saya, di mana saya telah menemu bual 8 orang informan, iaitu terdiri daripada 4 orang guru lelaki dan 4 orang guru perempuan. Jadi, seperti yang dalam jadual tersebut, setiap informan tersebut saya akan mengkategorikan informan tersebut informan 1 hingga informan 8, di mana informan 1 hingga informan 4 iaitu informan lelaki, dan informan 5 sampai informan 8 iaitu informan perempuan. Di mana hal ini untuk menjaga identiti informan serta menjaga serta menggantikan penggunaan nama mereka dalam kajian ini. Jadi, kajian saya ini terdiri pada 3 objektif, iaitu objektif pertama saya adalah mengenal pasti amalan keseimbangan kerja kehidupan dalam aspek perbezaan jantina. Jadi, objektif pertama saya ini, saya akan melihat dari segi pengurusan, iaitu bagaimana mereka menguruskan tanggungjawab kerja dan kehidupan dalam kehidupan seharian mereka dalam satu masa yang sama. Jadi, yang pertama ialah dari segi tanggungjawab mereka, di mana tanggungjawab ini lebih terhadap tanggungjawab kerja berbayar, iaitu kerja formal mereka. Jadi dari segi tanggungjawab ini, saya mendapati
tiada menunjukkan sebarang perbezaan jantina di mana kesemua informan ini menyatakan mereka sanggup melakukan tugasan di luar waktu bekerja ataupun tugasan lebih masa, di mana ini merupakan satu tanggungjawab yang mereka harus pikulkan ataupun satu tanggungjawab yang mereka harus satu tanggungjawab yang mereka harus jalankan, ataupun satu amanah yang harus dipikulkan, di mana mereka yang meminta kerja tersebut mereka haruslah menjalankan tanggungjawab tersebut. Jadi, kesemua informan berpendapat sebegitu, di mana mereka haruslah bersikap profesional untuk menjalankan tanggungjawab tersebut. Sebagai contohnya, iaitu dari informan 3, di mana beliau menyatakan mereka haruslah bersikap profesional, di mana pihak atasan akan meminta tugasan luar waktu bekerja, di mana ia tidak diminta pada waktu pejabat, akan tetapi tugasan luar waktu bekerja ini juga akan diminta pada hujung minggu, iaitu pada hari Sabtu ataupun hari Ahad. Jadi mereka yang meminta kerja ini haruslah bersikap yang profesional dan haruslah memikulkan amanah yang telah diminta. Malah guru wanita turut berpendapat sebegitu, iaitu dari informan 6, di mana beliau menyatakan bahawa beliau sanggup melakukan tanggungjawab tersebut kerana itu adalah tanggungjawab dan amanah yang harus dijalankan. Jadi di sini saya dapat simpulkan tanggungjawab kerja berbayar ini turut mempengaruhi keseimbangan kerja dan kehidupan. Okay, yang kedua pula adalah dari segi peranan, di mana peranan ini lebih kepada terhadap peranan kerja tidak berbayar, iaitu menguruskan anak-anak ataupun ahli keluarga keluarga kita. Jadi dalam ini saya mendapati bahawa urusan anak atau ahli keluarga yang sakit dipengaruhi oleh jantina, di mana informan wanita lebih cenderung untuk melakukan peranan tersebut, di mana mereka akan mengambil cuti dan lebih mementingkan urusan keluarga berbanding dengan informan lelaki, di mana mereka akan mengambil cuti sekiranya berlaku kecemasan, tetapi sekiranya hanya berlaku sakit yang ringan, mereka akan menyerahkan tanggungjawab tersebut terhadap isterinya ataupun ahli keluarganya. Sebagai contohnya dari informan 1, di mana beliau menyatakan beliau jarang ambil cuti kecuali sekiranya berlaku kecemasan, seperti isterinya yang akan bersalin, beliau hanya akan mengambil cuti tersebut sebagai contoh. Namun sekiranya hanya berlaku sakit ringan, beliau akan menyerahkan tugas tersebut kepada isterinya. Namun bagi informan wanita, mereka akan mengambil cuti sekiranya berlaku kecemasan, tetapi sekiranya hanya berlaku sakit ringan, mereka akan memohon untuk keluar sekejap untuk menguruskan anak-anaknya yang sakit tersebut atau ahli keluarganya. Jadi hal ini dapat dilihat daripada informan 7 dan informan 8, di mana informan tersebut adalah informan wanita, di mana mereka menyatakan mereka sanggup untuk menguruskan urusan tersebut. Jadi dengan itu faktor sikap keibuan memainkan peranan dalam hal ini, dan golongan wanita lebih bertanggungjawab terhadap urusan di rumah berbanding dengan informan lelaki. Seterusnya adalah berkaitan dengan perancangan, di mana
saya mendapati bahawa informan wanita atau perempuan lebih cenderung untuk membuat perancangan dalam kehidupan mereka, di mana wanita ini lebih cenderung untuk melakukan tanggungjawab mereka di rumah berbanding dengan informan lelaki. Sebagai contohnya, yang dinyatakan oleh informan 5, di mana beliau menyatakan beliau akan melakukan ataupun membuat perancangan awal dari segi pengurusan anak-anaknya semasa ketiadaan beliau di rumah, di mana beliau menyatakan beliau dan suaminya masing-masing ataupun sama-sama bekerja dalam organisasi tersebut. Jadi beliau akan menguruskan perancangan awal untuk sekiranya beliau dan suaminya masing-masing ataupun sama-sama terlibat dengan urusan di luar waktu bekerja. Jadi beliau akan menguruskan anak-anaknya dengan merancang siapa yang akan jaga mereka semasa ketiadaan mereka berdua. Seterusnya adalah informan 8, di mana iaitu informan wanita juga, di mana beliau menyatakan beliau akan menghadkan dari segi masa, di mana beliau seboleh-bolehnya beliau tidak akan membawa balik tugasan kerja mereka ke rumah, di mana beliau telah menghadkan masa di rumah hanya untuk meluangkan masa bersama keluarga. Jadi beliau tidak akan membawa balik kerja ataupun tugasan kerja ke rumah. Jadi informan lelaki pula, di mana mereka lebih cenderung untuk melakukan masa ataupun meluangkan masa tanpa sebarang perancangan. Sebagai contohnya iaitu dari informan 3, di mana beliau tidak merancangkan sebarang perancangan, di mana beliau hanya mengikut perancangan yang dilakukan oleh isterinya. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan objektif kedua, iaitu mengenal pasti amalan masa kerja dalam mempengaruhi keseimbangan kerja kehidupan terhadap guru. Jadi dalam objektif kedua ini, saya akan melihat dari segi masa guru bekerja, adakah ianya fleksibel ataupun tidak fleksibel. Jadi dalam kajian ini saya mendapati bahawa masa guru bekerja ini bersesuaian dengan mereka, namun ianya tidak fleksibel. Hal ini kerana masa mereka bekerja tidak tetap, di mana SMK Beladin hanya mempunyai satu sesi, iaitu pada waktu pagi, namun pada sebelah petang ataupun sebelah malam mereka akan terlibat dengan tugasan-tugasan lain seperti sebelah petang seperti kokurikulum, mesyuarat ataupun aktiviti-aktiviti sukan. Namun pada sebelah petang, bagi guru yang terlibat dengan mengajar subjek teras untuk tingkatan 3 dan tingkatan 5, mereka akan terlibat dengan kelas tambahan. Jadi majoriti informan telah menyerahkan pendapat sebegitu. Sebagai contohnya iaitu dari informan 7, di mana beliau menyatakan beliau merasakan masa untuk bekerja sebagai seorang guru ini bersesuaian dengan beliau, namun masanya tidak tetap. Pada waktu pagi beliau akan mengajar iaitu dari pukul 7 pagi hingga 2 petang. Namun pada sebelah petang beliau juga akan terlibat sekiranya mempunyai mesyuarat, beliau akan terlibat dengan mesyuarat. Jadi beliau akan balik akhir pada hari tersebut. Namun sekiranya tidak, beliau akan balik awal pada hari tersebut. Namun beliau juga akan terlibat dengan kelas tambahan pada waktu malam.
malah Informa 1 dan Informa 8 juga turut menyatakan bahawa masa menjadi seorang guru ini tidak tetap. Kadang-kadang boleh balik, awal, kadang-kadang boleh balik akhir. Jadi di sini saya dapat disimpulkan bahawa masa bekerja juga mempengaruhi keseimbangan kerja dan kehidupan. Jadi, objektif yang terakhir adalah mengenal pasti impak keseimbangan kerja kehidupan terhadap guru, di mana kesan keseimbangan kerja kehidupan ini turut memberi ataupun mempengaruhi individu untuk menyeimbangkan kerja kehidupan ini dalam kehidupan mereka. Sebagai contohnya, seperti orang bekerja, di mana ia akan sekiranya mereka gagal sekiranya mereka gagal menyeimbangkan kedua-dua tanggungjawab tersebut, ianya boleh mempengaruhi emosi kita. Jadi, dalam kajian ini saya mendapati ataupun majoriti informan telah menyatakan tekanan merupakan kesan yang sangat berkait rapat dalam menyeimbangkan kerja dan kehidupan dalam rutin harian mereka. Di mana sekiranya mereka tidak dapat menyeimbangkan tanggungjawab kerja dan kehidupan dengan baik, perkara ini boleh mempengaruhi emosi mereka. Di mana sebagai contohnya iaitu Informa 8, di mana beliau menyatakan sekiranya beliau gagal menyeimbangkan kedua-dua tanggungjawab tersebut, emosi beliau akan mula terganggu dan menyebabkan tekanan dalam dirinya telah muncul. Malah, Informan 7 juga turut menyatakan bahawa sekiranya beliau gagal menjalankan kedua-dua tanggungjawab tersebut dalam satu masa yang sama, ianya akan mempengaruhi emosi dan menyebabkan tekanan dirasai. Jadi, dapat disimpulkan di sini, konflik peranan boleh menyebabkan tekanan dan menimbulkan kesan negatif terhadap mereka. Jadi, dapat saya simpulkan bahawa konflik kerja dan kehidupan ini saling berkaitan rapat antara satu sama lain. Di mana keseimbangan kerja ini memerlukan mereka bijak menguruskan masa mereka dari segi pembahagian mereka untuk bekerja ataupun untuk menguruskan tanggungjawab mereka di rumah. Jadi, saya mendapati bahawa keseimbangan kerja dan kehidupan ini dalam organisasi di SMK Beladin ini hanyalah sederhana, di mana masa mereka tidak begitu terlalu padat ataupun tidak terlalu sibuk, namun masa mereka boleh berubah-ubah kerana masa mereka tidaklah tetap. Namun dari segi tanggungjawab terhadap penjagaan pula, ia dipengaruhi oleh jantina, di mana guru wanita lebih dominan untuk memikul tanggungjawab keluarga daripada guru lelaki. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.